Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Leong. Tajuk saya ialah Trend dan Masalah Sistem Pengangkutan di Malaysia. Sektor pengangkutan merupakan tulang belakang pertumbuhan negara. Namun, juga terdapat masalah pengangkutan awam di Malaysia yang boleh menjadi halangan kepada perkembangan tersebut. Objektif kajian adalah: pertama, menjelaskan trend pengangkutan di Malaysia. Kedua, menyatakan dasar dan strategi dalam menghadapi trend. Ketiga, mencadangkan langkah untuk mengatasi masalah pengangkutan di Malaysia. Lokasi kajian adalah di Malaysia. Jadi, apakah trend pengangkutan di Malaysia? Trend pertama adalah populasi yang sedang berkembang dan semakin lanjut usia. Penduduk Malaysia pada tahun 2020 adalah 32.7 juta dan ini akan menjejak kepada 41.5 juta pada tahun 2040. Unjuran ini menunjukkan populasi Malaysia menjelang 2040. Bumi putera merekakan peratusan tertinggi iaitu 4.8%, lelaki lebih daripada wanita, dan peratusan lanjut usia telah meningkat kepada 14.5%. Trend kedua ialah peningkatan urbanisasi. Kadar urbanisasi di Malaysia akan menjejak kepada 80% pada tahun 2030. Trend ketiga ialah kemajuan dalam maklumat masa sebenar dan pendigitalan. Perkembangan seperti GPS, platform perkongsian kereta, e-hailing dan juga pendigitalan pembayaran iaitu e-wallet. Trend keempat ialah perkembangan pasaran e-dagang. Sumbangan e-dagang kepada KTNK adalah RM114 bilion pada tahun 2020. Pergerakan barangan dari negara pusat pengeluaran seperti China kepada Malaysia melalui pusat pengedaran setempat. Trend kelima ialah perairan kepada pengangkutan yang mampang. Hal ini disebabkan kebergantungan sektor pengangkutan terhadap minyak adalah tinggi. Oleh itu, permintaan untuk rantaian bekalan hijau juga meningkat apabila aspek alam sekitar diberi keutamaan. Catatan ini menunjukkan penggunaan tenaga dalam pelbagai sektor. Sektor pengangkutan adalah tertinggi daripada jumlah permintaan tenaga di Malaysia. Dan pengangkutan darat adalah 90% daripada penggunaan tersebut. Tadi adalah berkaitan dengan trend. Jadi, apakah dasar dan strategi untuk menghadapinya? Pertama sekali adalah memperkukuh tabir urus ke arah persekitaran yang kondusif bagi sektor pengangkutan. Contohnya, memperkukuh penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, menubuhkan pusat kecemerlangan dan mewujudkan pangkalan data pengangkutan berpusat. Seterusnya, mengoptimal, membina dan menyelenggara infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan. Contohnya, meningkatkan penggunaan pendigitalan dalam pengangkutan, menggalakkan cruise tourism di pelabuhan utama, memudahkan pertumbuhan zon penerangan bebas digital. Selain itu, meningkatkan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kebolehcapaian. Sebagai contoh, memperkemas penalti untuk kesalahan trafik, membangunkan kepakaran penyelidikan, dan menggalakkan penggunaan big data analytic. Strategi seterusnya ialah melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Sebagai contoh, menginstitusikan piawaian hijau, menggalakkan penggunaan pelbagai kendera cekap tenaga dan menetapkan peraturan untuk jangka hayat kenderaan. Akhir sekali, memperluas jejak global dan mempromosikan pengantarabangsaan perkhidmatan pengangkutan. Contohnya, menyokong perkembangan perniagaan perkhidmatan pengangkutan, menandatangani pelaksanaan perjanjian fasilitasi pengangkutan, dan menandai isu pencapaian indikator daya asing. Seterus, apakah masalah pengangkutan awam di Malaysia dan cadangan untuk mengatasinya? Pertama sekali disebabkan tambang yang mahal.
Cadangan untuk mengatasinya ialah tindakan tegas ke atas pemandu yang mengenakan tambang tidak bermeter, memperkenalkan tiket bermusim, dan mengadakan potongan harga bagi golongan pelajar dan berpendapatan rendah. Kedua adalah disebabkan tempoh menunggu yang lama. Cadangan untuk mengatasinya ialah meningkatkan kekerapan pengangkutan awam ke kita waktu puncak. Ketiga adalah disebabkan kenderaan tidak diselenggara. Cadangan untuk mengatasinya ialah: pertama, menambah kekerapan selenggara pengangkutan awam. Kedua, menukar kenderaan yang telah ujung. Akhir adalah disebabkan parking yang tidak mencukupi. Cadangan untuk mengatasinya ialah menyediakan kawasan parking yang luas, mengenakan cas parking kereta berpatutan. Kesimpulannya, hala tuju dasar bagi sektor pengangkutan perlu ditetapkan bagi mengukuhkan perkembangan ekonomi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.